menjemput Yang Berhormat Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim untuk menjawab dalam masa 15 minit. Terima kasih kepada Tuan Yang di-Pertua, terima kasih kepada Yang Berhormat yang telah turut serta untuk berbahas sebentar tadi. Pertama, apa yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Jelutong tentang soal kerosakan baraj di Sungai Muda dan hasil penemuan forensik yang dibuat telah melaporkan bahawa kejadian tersebut disebabkan oleh gangguan mekanikal dan kita sedang memastikan bahawa kita meningkatkan lagi SOP kita supaya tidak berulang insiden seperti yang berlaku tempoh hari. Dan Jelutong juga menyebut tentang cadangan untuk mewujudkan Sungai Muda River Basin Authority dan cadangan ini di peringkat kementerian bagi kita ia perlu dibincangkan terutamanya di antara kerajaan negeri yang menguasai sumber air tersebut dan kerajaan Pulau Pinang sebagai pengguna juga mungkin boleh bagi pandangan tetapi ia terletak di bawah bidang kuasa kedua-dua kerajaan negeri. Tetapi untuk sekiranya facilitate perbincangan tentang perkara tersebut tidak ada masalah. Cuma dari segi bidang kuasa perkara tersebut jelas. Tentang cadangan pembekalan air dari Perak ke Pulau Pinang, itu juga saya tahu antara perkara yang telah dibangkitkan dan bagi saya di peringkat kementerian kita sekali lagi kalau ada permintaan daripada satu kerajaan negeri kepada kerajaan negeri ia boleh dibincangkan di peringkat kedua-dua kerajaan negeri tersebut. Kami faham tentang keperluan tinggi yang ada di Pulau Pinang untuk bekalan air dan itu merupakan antara perkara penting untuk mana-mana negeri untuk membangun. Yang Berhormat Kubang Kerian membangkitkan tentang ancaman fenomena El Nino ke atas sektor akuakultur ataupun perikanan dan bertanya apakah tindakan yang dibuat oleh kerajaan dan tentang buat masa ini fenomena ini masih lagi di peringkat neutral sebenarnya El Nino pada waktu ini dan dijangka bermula sekitar hujung bulan ini ataupun tetapi kita akan adakan perbincangan secara berterusan dengan Kementerian Pertanian dan agensi-agensi yang berkaitan untuk melihat bagaimana kesediaan terbaik apabila berlakunya fenomena El Nino. Minta maaf, berbalik kepada penubuhan Kuala Muda atau Sungai Muda Water Basin Authority dengan izin Timbalan Speaker, saya juga telah mohon dalam ucapan saya supaya pihak kementerian juga memperolehi laporan terperinci daripada pihak SPEN mengenai lawatan yang telah dibuat ke lokasi kejadian supaya kita dapat memastikan bahawa perkara yang dimaklumkan oleh Menteri Besar Kedah itu adalah perkara yang sebenarnya berlaku dan bukanlah dipuncanya disebabkan oleh apa-apa perlakuan khianat dan sebagainya. Terima kasih. Yalah, setakat ini memang tidak ada tindakan khianat lah yang kita dapati. Cuma kita maklum tentang siasatan SPEN tersebut, JPS pun akan turut hadir dan sebagaimana tentang laporan forensik awal itu telah saya kemukakan sebentar tadi. Seterusnya seterusnya tentang dibangkitkan, saya ingat dalam sesi pertanyaan atau mencelah tadi oleh ketika Kubang Kerian berucap tentang apa komitmen daripada peringkat kerajaan persekutuan untuk membantu kerajaan-kerajaan negeri menyelesaikan masalah air. Dengan kerajaan Kedah pun tak ada masalah. Saya bertemu dengan SADA, saya bertemu dengan Exco Air. Tapi saya tak tahulah kalau ada individu-individu tertentu di negeri Kedah yang sengaja mencari masalah, itu saya tak boleh buat apa-apa. Tapi di peringkat kerajaan persekutuan, kita terima dan kita tengah kita adakan mesyuarat dengan baik di pejabat kementerian dan kita dalam usaha untuk menyelesaikan masalah-masalah air yang sangat kritikal di negeri Kedah sebagai contoh. Tentang Kubang Kerian juga membangkitkan tentang koordinasi dengan kementerian-kementerian lain. Untuk makluman 26 Mei yang lalu, mesyuarat jawatankuasa induk, jerebu dan cuaca kering kebangsaan telah diadakan yang mana walaupun saya sebagai pengerusi tetapi turut dihadiri selain daripada JPS, selain daripada Met Malaysia dan sebagainya di peringkat kementerian saya, tetapi juga turut dihadiri oleh Kementerian Pendidikan
turut dihadiri oleh Kementerian Kesihatan dan juga Kementerian Belia dan Sukan. Jadi kita nak selaraskan cara kita bekerja dan bertindak apabila berlakunya suasana panas dan kering ini untuk memastikan atlet kita, pelajar-pelajar kita dan juga rakyat secara umumnya dapat menjaga kesihatan mereka. Dan tentang komitmen negara untuk pelepasan karbon, kita tidak ada berubah yang ditanya oleh Kubang Krian. Target kita masih sama seperti yang dahulu, iaitu kita mengurangkan intensiti pelepasan karbon merentas ekonomi 45% berdasarkan KDNK pada tahun 2030 berbanding tahun 2005. Jadi dan sasaran besar kita 2050 net zero the earliest. Itu sasaran yang telah diumumkan oleh kerajaan sebelum ini dan kita tidak ada perubahan. Baik, terima kasih. Saya ingin menjelas sikitlah. Jadi saya mengikuti perbahasan tadi, kita bicara soal air, elektrik dan sebagainya. Tapi satu benda besar yang saya rasa kementerian harus berikan perhatian adalah masalah jelebu dan juga pelepasan karbon. Walaupun tadi disebut oleh menteri kita punya standard 45% dan sebagainya. Tapi kita harus tahu bahawa bila berlaku kemarau panjang, kita di Malaysia ada lebih kurang sekitar 2 juta lahan gambut, terutama di Sarawak. Bila berlaku kemarau panjang, biasanya air akan turun dan akan berlaku proses mineralization daripada organic material, dia akan mineralize dan ini akan menyebabkan berlakunya kita panggil pelepasan carbon sink yang berada dalam lahan gambut dan dia mudah terbakar. Dan kita pernah punya satu pengalaman yang buruk dulu di Sarawak, di mana bila berlaku jerebu yang teruk disebabkan terbakarnya lahan gambut. Baik, yang kedua juga kita harus ingat dalam bulan Julai, bulan Ogos ini akan berlaku perubahan tiupan angin yang datang daripada Sumatera ke Semenanjung. Dan biasanya daripada Sumatera ini akan bawa jerebu ke kita dan ini saya nak lihat apakah tindakan kerajaan. Kemudian satu lagi bahawa kesan daripada panas yang panjang. Dah banyak sebab pagi ni pun saya jawab soalan yang sama. Tuan Yang di-Pertua. Kalau izinkan saya jawab. Baik, terima kasih. Pagi tadi sebenarnya saya telah jawab soalan daripada Paya Besar, tak silap saya, tentang perkara yang sama. Saya ingat boleh rujuk nanti Hansard secara detail kita sebut tentang apa langkah-langkah yang diambil dan tadi juga saya sebut di dalam ucapan ketika membentangkan memberi penyataan sebentar tadi. Tetapi saya maklum tentang perkara ini dibangkitkan dan seterusnya Pendang membangkitkan tentang pengekalan hutan simpan Ulu Muda. Kompleks Ulu Muda ini telah diwartakan sebagai hutan taman negeri dengan keluasan 26,000 hektar dan kita tidak ada, memang akan terus kekalkan kawasan tersebut. Seterusnya, Yang Berhormat Puchong telah bertanya tentang berapa peratus infrastruktur tanah gambut yang berfungsi dan bilakah pemeriksaan terakhir dibuat serta status persediaan aset dan inventory pemadaman. Jadi saya faham kadang-kadang kita punya statistik impresif dengan izin, tetapi kadang the reality on the ground tentang quality asset dan sebagainya perlu diteliti. Jadi di peringkat kerajaan kita memang memberi penekanan terhadap infrastruktur yang dibina di tanah gambut supaya diselenggara dengan baik dan berfungsi dengan baik. Dan Jabatan Alam Sekitar merupakan agensi penyelaras untuk program pencegahan dan pemantauan kebakaran di tanah gambut. Dan kita akan terus memantau dengan dekat untuk memastikan aset-aset ini berfungsi dengan baik. Cuma sebagaimana yang saya ada sebut, we also need the cooperation of the state governments. Sebab ada limitation di peringkat kerajaan persekutuan. Cuma mungkin kita akan fikirkan mekanisme terbaik supaya kita dapat komplement antara kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Tentang operasi rondaan darat dan udara untuk melihat pembakaran terbuka dan juga notis yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Alam Sekitar. Untuk makluman, dari segi rondaan ini berlangsung secara berterusan. Saya tidak ada data direct di sini, mungkin kita akan bagi secara bertulis, tetapi dari segi tindakan antara 1 Januari sehingga 6 Jun 2023 kes pembakaran terbuka ada sebanyak 73 notis arahan dan 48 kompaun telah dikeluarkan oleh JAS. Dan JAS telah melaksanakan 1427 pemantauan susulan terhadap aduan yang telah diterima berkaitan dengan pembakaran terbuka. Dan kita juga
ada satu sistem ramalan kejadian kebakaran hutan di hutan simpang kekal di Semenanjung Malaysia yang menggunakan big data analytics dengan izin yang telah dibangunkan pada zaman yang berhormat dahulu, dan ini membantu kita untuk menganalisis pembakaran terbuka yang berlaku di Paya Gambut. Dan tentang image satelit dari MISA untuk Forest Fire Information System, sememangnya kita melakukan pemantauan dengan usaha sama Bomber, MISA dan agensi-agensi yang lain. Tentang kesiapsiagaan pembenihan awan dan waterbombing, kita telah memang melakukan MAT Malaysia. Kita memberikan khidmat nasihat kepada TUDM dan NATMA, tetapi kita juga harus faham it's not silver bullet. Dengan izin ya, untuk operasi pembenihan awan dan sebagainya, ia tertakluk kepada beberapa faktor seperti kesesuaian atmosfera dan kewujudan awan yang bersesuaian. Tentang status RUU Jerebu Rentas Sempadan, ya, bagi saya, bagi peringkat NRECC, kita akan meneliti balik, sebab saya fikir draft yang dahulu sudah sampai ke agak advanced stage dengan izin ketika yang berhormat, dia tergendala di situ, jadi we will go through it again. Ada beberapa cabaran untuk melaksanakan perkara tersebut, tetapi kita akan meneliti secara mendalam. Cuma pada masa yang sama, ya, kita juga ataupun kita sudah mendapat pelaporan daripada syarikat-syarikat Malaysia yang beroperasi di Indonesia tentang bagaimana mereka bekerjasama dengan peringkat provinsi dan sebagainya di sana untuk mencegah pembakaran terbuka, dan kita juga sedang berbincang dengan Bursa Malaysia sekiranya kita boleh mendapatkan reporting daripada syarikat-syarikat yang tersenarai di bursa yang di bawah kawalan kita untuk mendapat reporting tersebut supaya mereka dapat telus tentang apa yang mereka lakukan. Tentang MyCAC, MyCAC telah dijadualkan pada 14 Januari 2023. Malaysia Climate Action Committee atau Council, mesyuaratnya akan dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 14 Julai 2023, dan kita juga sudah menubuhkan advisory panel yang terdiri daripada pihak swasta, GLC, untuk menasihati kerajaan persediaan untuk COP28 di Dubai pada hujung tahun. Dan saya boleh umumkan di sini, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sudah pun, ya, semalam saya terima surat selepas lama kita cuba memujuk Perdana Menteri, beliau akan mengetuai delegasi Malaysia ke COP28 di Dubai. Tentang ada sedikit lagi, Kota Belud ada membangkitkan tentang gangguan bekalan air di Sabah. Baru-baru ini, sebagaimana kita sedia maklum, ada mesyuarat yang telah dibuat dengan Ketua Menteri Sabah dan juga Menteri Besar Kelantan tentang masalah air di negeri Sabah. Kita tahu itu antara masalah yang memerlukan perhatian. Cuma kita kena faham, kalau di Semenanjung, bekalan air, sumber air terletak di bawah kerajaan negeri. Bekalan air is in the shared list, ya, tetapi bagi Sabah dan Sarawak dia berbeza, yang mana keseluruhan air ini terletak di bawah kerajaan negeri. Ya, jadi atas sebab itu kita ada beberapa kekangan lah. But at the end of the day, ya, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tekankan masalah ini adalah masalah rakyat Malaysia yang perlu kita selesaikan. So kita akan cari penyelesaian terbaik. Tentang masalah elektrik, sebenarnya minggu depan saya akan mempengerusikan bersama dengan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri mesyuarat Jawatankuasa Perancangan dan Pelaksanaan Pembekalan Elektrik dan Tarif JPET Sabah, yang kita akan rancang penggunaan, dan saya memang minta kalau boleh kita kena lihat semula secara radikal sebab masalah elektrik di Sabah ini sangat serius, dan ada beberapa isu yang bagi saya memerlukan, ya, campur tangan yang besar untuk memastikan bekalan elektrik di Sabah ini dapat mencapai tahap yang sustainable dan sampai ke bawah. Dan akhir sekali, boleh bertanya Pak Menteri? Ya. Terima kasih Puan Di-Pertuan, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Berkenaan dengan peruntukan khas yang diberi oleh Yang Berhormat Perdana Menteri untuk menyelesaikan masalah bekalan air di Sabah yang 320 juta itu. Bolehkah Yang Berhormat Menteri memberi perincian apakah nanti projek-projek yang akan dilaksanakan dengan wang 320 juta itu, dan apakah kesan yang akan diharapkan daripada pelaksanaan projek tersebut? Terima kasih.
Yang Berhormat, saya akan habiskan sedikit saja. Untuk perkara tersebut, kita memang akan disusuli dengan satu technical committee susulan daripada mesyuarat yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat PM, yang dianggotainya termasuklah NRECC, Kementerian Ekonomi dan Kementerian Kewangan. Jadi kita akan memberi tumpuan untuk mencari solusi di sana, dan saya akan bagi butiran secara bertulis tentang projek tersebut. Akhir sekali, yang lain saya akan beri secara bertulis ialah tentang impak apabila kita kurangkan subsidi dalam keadaan kita semua ada high demand untuk elektrik pada keadaan cuaca panas. Jadi Setiu minta dikembalikan subsidi kepada T20. Jadi pertama sekali subsidi tak dikurangkan buat masa ini. Sebagaimana diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, subsidi hanya akan dilihat semula secara besaran apabila sistem padu yang mana kita dapat kenal pasti akaun T20B40 M40 ini siap pada hujung tahun. Ya, jadi sekarang tidak ada. Jadi ramai juga mengadu kat saya, dia ingat subsidi dah tak ada. Sebab tu elektrik naik, itu tak ada. Itu sebab kita punya penggunaan yang meningkat. Ya, jadi itu antara perkara yang perlu difahamkan. Dan akhir sekali, kita semua asyik bercakap tentang keperluan kita nak untuk bekalan air yang lebih baik, bekalan elektrik yang lebih baik dan sebagainya. Kalau wang kerajaan hanya habis kepada subsidi untuk orang kaya, orang yang ada 5, 6, 10 akaun, itu bagi saya satu perkara yang tidak adil. Ya, kita harus melihat perkara ini sebagai satu perkara yang rasional untuk bantu orang yang sederhana atau memerlukan, kita faham, tapi tidak boleh wang rakyat yang terhad ini dibazirkan untuk membantu orang yang kaya. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Ahli Yang Berhormat memandangkan sekarang jam telah menunjukkan pukul 1.